Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama lagi dengan Cikgu Jaina dari SMK Ranau Sabah. Dan pada kali ini Cikgu masih kongsikan cara menjawab Bahasa Melayu Standard Kertas 2 soalan 4. Tetapi fokus Cikgu pada kali ini lebih kepada cara menjawab soalan. Cikgu akan menggunakan prosa tradisi kepimpinan melalui teladan tingkatan 4. Kita tengok contoh soalan. Baca petikan bahasa Melayu klasik di bawah dengan telitinya. Kemudian tulis semula petikan tersebut dalam bahasa Melayu standard tanpa mengubah bentuk dan maksud asalnya. Jadi pelajar perlu menulis semula petikan tersebut dalam bahasa Melayu standard yang telah ditukar tanpa mengubah bentuk dan maksud asal petikan. Okey, kita tengok soalan. Maka Laksamana pun berdatang sembah. Ya tuanku, adapun penjurit yang datang ini bukan barang-barang penjurit, lebih tahunya daripada patek. Jika ada derma kurnia, patek hendak memohon ke bawah duli. Hendak cuba bermain dengan penjurit itu. Maka Tita Raja, adapun Laksamana itu adalah dapat jauh daripada kita. Jikalau Laksamana pergi berkawal, siapa teman kita di istana ini? Yang kita harap hanyalah Laksamana. Maka Laksamana pun berdiam dirinya mendengar Tita Raja sedemikian itu. 6 markah. Dipetik daripada kepimpinan melalui teladan. Kita tengok kehendak soalan. Dalam video Cikgu sebelum ini, Cikgu telah memberikan nota berkaitan dengan 4 langkah menjawab soalan Melayu standard. Okey, apa langkah tersebut? Yang pertama, kekal. Yang kedua, gugur. Yang ketiga, potong. Dan yang keempat, tukar. Jika kamu perhatikan dalam soalan di atas, Cikgu sudah menandakan mengikut perkataan yang perlu dikekalkan warna biru, gugur warna merah, kemudian potong warna hijau, tukar warna ungu. Jadi kalau kita tengok di sini, perkataan yang berwarna biru itu kita kekalkan. Maksud kekal di sini apabila kamu menjawab soalan dalam bahasa Melayu standard, maka perkataan ini perlu kamu tulis semula. Tidak perlu kamu hilangkan. Okey, kita tengok. Maka ini adalah gugur. Maka adalah gugur kerana kata pangkal ayat. Laksamana watak, nama watak kekal, pun potong. Pun partikel kita potong. Berdatang sembah, yang ini adalah bahasa klasik. Okey, kemudian tuanku, kekal, kata ganti nama diri. Adapun, kata pangkal ayat. Okey, kemudian penjurit. Kita tukar kerana bahasa klasik. Kemudian patek,
kita kekal kata ganti nama diri. Jika ada derma kurnia, kita kekalkan karena ini adalah bahasa istana. Pate, kata ganti nama diri, kita kekalkan. Ke bawah duli, kita kekalkan kerana bahasa istana. Bermain, kita tukar kerana bahasa klasik. Penjurit, bahasa klasik kita tukar. Oke, kemudian, maka kita gugur, kata pangkal ayat. Tita raja, bahasa istana. Adapun kita potong, kata pangkal partikel pun. Adapun partikel. Laksamana, kata watak, kekalkan. Oke, Laksamana kita kekalkan. Istana kita kekal kerana tempat. Kemudian lah kita buka, partikel. Laksamana kita kekalkan. Maka kita gugur, kata pangkal ayat. Laksamana, watak, nama watak. Pun partikel kita potong. Kemudian tita raja kita kekalkan. Apabila Anda menjawab soalan, cuba Anda buat seperti yang cikgu lakukan kerana mana-mana perkataan yang berwarna hitam itulah perkataan yang perlu kamu tulis semula dalam ayat. Kekalkan. Kemudian warna biru tu tulis seperti biasa. Mana-mana yang berwarna hijau tu kita potong. Tidak perlu tulis. Kemudian yang gugur sama ada kita gugurkan terus ataupun kita sesuaikan. Bergantung kepada ayat. Kemudian bahasa klasik yang kita boleh tukar. Boleh tukar. Seterusnya. Oke, untuk memudahkan pelajar, cikgu buat dalam bentuk pemerengganan ayat. Kalau kita tengok sebentar tadi, ada berapa ayat semua? Ada berapa ayat? Oke, macam mana kita tahu berapa ayat? Kita tengok jumlah nokta. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Jadi dalam petikan soalan ini ada 4 ayat. Tanpa mengubah bentuk dan maksud asal. Mengubah bentuk maksudnya soalan ini mempunyai 4 ayat. Maka kita perlu kekalkan kepada 4 ayat. Oke, kita tengok. Cikgu buat pemerengganan supaya pelajar boleh faham. Oke, perenggan yang pertama. Bahasa Melayu klasik. Kita tengok. Maka Laksmana pun berdatang sembah. Ya tuanku, adapun penjurit yang datang ini bukan barang-barang penjurit. Lebih tahunya daripada Pate. Jika ada derma kurnia, Pate hendak memohon. Ke bawah duli hendak cuba bermain dengan penjurit itu. Ini adalah petikan yang pertama. Ayat yang pertama. Oke, bahasa Melayu standard yang kita sudah tukar. Oke, kita tengok. Laksamana masuk menghadap. Ya tuanku, askar upahan yang datang ini bukan sembarangan askar upahan, tetapi lebih berilmu daripada Pate. Jika ada derma kurnia, Pate hendak memohon. Ke bawah duli hendak cuba menguji dengan askar upahan itu. Ini adalah ayat yang pertama. Oke, kita tengok yang kedua. Maka tita raja, adapun Laksamana itu tiadalah dapat jauh daripada kita. Tita raja, Laksamana itu tidak boleh berjauhan dengan beta. Okey, kenapa cikgu tukar dalam bahasa klasik tu kita, kemudian dalam bahasa Melayu standard tu beta, kerana kita di sini menunjukkan raja.
kita itu menunjukkan diri raja. Jadi tukar kepada beta, kita sesuaikan. Oke, kemudian yang seterusnya, jikalau Laksamana pergi berkawal, siapa teman kita di istana ini? Yang kita harap hanyalah Laksamana. Sekiranya Laksmana pergi berkawal, siapa yang akan menemani beta di istana ini? Laksamana sahaja yang beta harapkan. Oke, kita tengok penggunaan kita di sini. Kita itu merujuk kepada raja. Oke, kemudian yang terakhir, maka Laksamana pun berdiam dirinya mendengar titah raja. Demikian itu. Laksamana terdiam mendengar titah raja itu. Jadi cikgu buat pemerengganan supaya pelajar boleh faham, dan kamu tengok yang cikgu warnakan itu dalam bahasa Melayu klasik dikekalkan dalam bahasa Melayu standard. Oke, seterusnya. Ini adalah jawapan lengkap. Apabila pelajar nanti sudah mendapat jawapan, Anda mesti kekalkan menjadi 4 ayat seperti petikan asal. Okey, kita tengok dulu. Okey, Laksamana masuk menghadap. Ya, tuanku. Askar upahan yang datang itu bukanlah sembarangan askar upahan, tetapi lebih berilmu daripada Patik. Okay, lebih berilmu daripada Patik. Lebih berilmu daripada Patik. Okey, lebih berilmu daripada Patik. Okey, kita tengok. 1. Okey. Jika ada derma kurnia, Patik hendak memohon ke bawah duli, hendak cuba menguji dengan askar upahan itu. 2. Titah raja, Laksamana tidak boleh berjauhan dengan beta. Okey. Kemudian sekiranya Laksamana pergi berkawal, siapakah yang akan menemani beta di istana ini? Laksamana sahaja yang beta harapkan. Masih lagi perenggan 3. Okey. Laksamana terdiam mendengar titah raja itu. Okey, kalau kita tengok di sini, ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 perenggan berdasarkan petikan asal. Jadi cikgu harap para pelajar memahami apa yang cikgu cuba kongsikan di sini. Okey. Hentikan alasan, mulakan tindakan. Takut menjawab, tidak tahu menjawab, tidak yakin menjawab. Panduan sudah diberikan. Sekurang-kurangnya markah Anda tidak kosong. Itu sahaja perkongsian cikgu pada kali ini. Semoga apa yang cikgu kongsikan dapat memberi manfaat kepada semua pelajar, dan sekiranya ilmu ini bermanfaat, mohon klik subscribe channel cikgu supaya Anda akan terus mendapat lagi ilmu-ilmu yang akan cikgu kongsikan pada video-video akan datang. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.